Assalamualaikum, saya Cikgu Sunita. Hari ini kita akan belajar Sains KSSM tingkatan 5 bab 4.1 iaitu pengenalan kadar tindak balas. Jom kita lihat apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menyatakan maksud kadar tindak balas dan contohnya dalam kehidupan seharian. Kedua, membanding-bezakan tindak balas cepat dan tindak balas perlahan. Ketiga, mengira nilai dalam graf. Apakah tindak balas kimia? Tindak balas kimia merupakan proses pertukaran bahan tindak balas untuk menghasilkan hasil tindak balas. Contoh, kita nak buat roti. Jadi kita kena sediakan beberapa bahan seperti tepung, gula, garam, yeast, butter dan telur. Melalui satu tindak balas kimia, maka akan terhasillah roti. Jadi di sini, bahan tindak balas melalui tindak balas kimia akan menghasilkan hasil tindak balas. Yang kita guna awal tu, semua tu adalah bahan. Yang terbentuk akhir adalah hasil. Dalam tindak balas kimia, terdapat perubahan kuantiti bahan tindak balas dan hasil tindak balas. Di sini ada graf yang menunjukkan kuantiti bahan tindak balas melawan masa, di mana kuantiti bahan tindak balas berkurang dengan masa. Bermaksud, bahan semakin sikit sebab dah digunakan dan terbentuk hasil. Jadi, hasil pula semakin banyak. Okey, mari kita tengok pula graf kuantiti hasil tindak balas melawan masa. Okey, apa yang kita nampak? Kuantiti hasil tindak balas bertambah dengan masa. Semakin lama, semakin banyak hasil. Hasil bertambah. Ada dua tindak balas kimia iaitu tindak balas cepat dan tindak balas perlahan. Tindak balas cepat berlaku dengan cepat, manakala tindak balas perlahan berlaku dengan lambat. Okey, persamaan kedua-dua tindak balas ini ialah kuantiti bahan tindak balas semakin kurang, manakala kuantiti hasil tindak balas bertambah. Next, kita tengok perbezaan dari segi kadar tindak balas. Okey, bagi tindak balas cepat, kadar tindak balas tinggi kerana tindak balas berlaku dengan cepatnya. Bagi tindak balas perlahan, kadar tindak balas rendah kerana tindak balas berlaku dengan perlahan. Okey, masa tindak balas pula, bagi tindak balas cepat mengambil masa yang singkat untuk menjadi lengkap. Sekejap saja dah jadi. Manakala tindak balas perlahan, masa yang diambil panjang untuk menjadi lengkap. Okey, di sini contoh tindak balas cepat, ya, ais krim yang cair dan peleburan lilin. Mengambil masa yang cepat. Manakala tindak balas perlahan, contoh fotosintesis dan pengaratan. Okey, kita tengok graf perubahan tindak balas cepat dan tindak balas perlahan. Kita tengok kuantiti bahan tindak balas. Di sini ada graf yang membandingkan antara tindak balas cepat dan tindak balas perlahan bagi kuantiti bahan tindak balas melawan masa. Okey, bagi tindak balas cepat yang warna biru ni, kuantiti bahan dia berkurang dengan cepat. Okey, bagi tindak balas perlahan yang warna pink, kuantiti bahan tindak balas berkurang dengan perlahan. Jadi kita nampaklah beza bagi tindak balas cepat berlaku lebih pantas dari tindak balas perlahan. Okey, kita tengok pula hasil tindak balas. Okey, kita tengok graf kuantiti hasil tindak balas melawan masa bagi tindak balas cepat dan tindak balas perlahan. Okey, kedua-duanya hasil tindak balas bertambah. Tapi kuantiti hasil tindak balas cepat bertambah dengan cepat berbanding kuantiti hasil tindak balas bertambah dengan perlahan bagi tindak balas perlahan.
sekarang kita belajar apa itu kadar tindak balas. Jadi, kalau kadar, maka ada libatkan masa. Jadi, kadar tindak balas ialah perubahan kuantiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas per unit masa. Bermakna melibatkan pengiraan, maka mesti ada kalkulator. Juga terdapat formula iaitu kadar tindak balas bersamaan dengan perubahan kuantiti bahan atau hasil tindak balas per masa. Boleh? Untuk lebih faham, nanti kita tengok contoh. Okay, di sini ada soalan yang pertama. 0.3 gram pita magnesium bertindak balas dengan asid hidroklorik cair berlebihan sehingga lengkap dalam masa 30 saat. Hitung kadar tindak balas bagi tindak balas tersebut. Okey, mula-mula kita tulis dulu formula. Kadar tindak balas bersamaan dengan perubahan kuantiti bahan atau hasil tindak balas per masa. Okey, jom kita tengok rajah. Tabung uji 0 saat terdapat 0.3 gram pita magnesium. Berlaku tindak balas selama 30 saat. Okey, cuba lihat tabung uji 30 saat. Masih ada ke pita magnesium? Tak ada kan? Jadi 0.0 gram. Okey, jadi kita bolehlah kira kadar tindak balas. Okey, perubahan kuantiti bahan atau hasil tindak balas iaitu 0.3 tolak 0 gram bahagi dengan masa. Okey, masa dia 30 saat. Okey, kita dapat 0.3 gram bahagi 30 saat. Awak tekan kalkulator, awak akan dapat 0.01 gram per saat. S naik atas jadi negatif 1. Okay, kita tengok contoh yang seterusnya. Soalan yang kedua. Apakah kadar tindak balas purata dalam minit pertama? Tengok graf yang diberi. Masa dalam saat. Soalan minta dalam minit. Jadi, awak kena tahu 1 minit bersama 60 saat. Jadi, sebelum kita kira, kita tulis dulu formula kadar tindak balas bersamaan dengan perubahan kuantiti bahan hasil tindak balas bermasa. Okey, jadi di sini soalan tanya minit pertama. Jadi kita pergi ke graf, kita tengok 60 saat iaitu 1 minit. Bermakna soalan minta minit yang pertama kita tengok nilai dari 0 hingga 60 saat. Jadi kita akan ambil nilai dari 0 hingga 60 saat. Okey, caranya kita buat garis dari masa naik ke atas sentuh graf. Graf pergi ke isi padu. Kita dapatlah nilai untuk 60 saat. Jadi kita masukkan nilai perubahan kuantiti bahan hasil tindak balas iaitu 20 cm padu bahagi dengan masa 60 saat. Jadi awak akan dapat 0.33 cm padu per saat. S naik atas jadi tolak 1. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Soalan yang ketiga. Apakah kadar tindak balas purata dalam 2 minit pertama? Okey, tengok graf. Masih lagi masa dalam saat. 1 minit bersama 60 saat. Jadi sebelum kita kira, kita tulis dulu formula kadar tindak balas bersamaan dengan perubahan kuantiti bahan hasil tindak balas per masa. Okey, sekarang kita kena cari nilai untuk 2 minit pertama. Jadi 2 minit adalah 120 saat, iaitu 2 minit. Jadi kita kena cari nilai dari 0 hingga 120 saat. Okey, buat garis naik ke atas dari 120 saat ke graf, graf ke isi padu.
Jadi di sini kita dah dapat nilai untuk perubahan kuantiti bahan hasil tindak balas iaitu 30 cm padu bahagi dengan masa 2 minit iaitu 120 saat. Okey, tekan kalkulator, awak akan dapat 0.25 cm padu per saat. S naik ke atas jadi tolak 1. Soalan seterusnya, apakah kadar tindak balas purata dalam minit kedua? Tengok graf, masih lagi masa dalam saat, 1 minit bersama 60 saat. Tulis dulu formula kadar tindak balas bersamaan perubahan kuantiti bahan hasil tindak balas per masa. Okey, jadi di sini kita akan cari nilai untuk minit kedua. Dah tiada perkataan pertama di belakang tu. Bermakna soalan nak minit kedua sahaja. Okey, di minit kedua kita tengok dulu di graf ialah 120 saat. Okey, jadi kita akan cari nilai di antara 60 saat dan 120 saat kerana minit kedua adalah beza dari minit kedua 120 saat ke minit pertama 60 saat atau 2 minit tolak 1 minit. Okey, jadi di sini kita buat garis naik ke atas sentuh graf, dari graf pergi ke isi padu. Jadi kita dapat nilai untuk 120 saat. Kemudian kita kena cari nilai untuk 1 minit bersama 60 saat. Okey, graf sentuh naik, sentuh graf, dari graf pergi ke isi padu dan kita akan dapat nilai untuk 60 saat. Jadi di sini kita akan cari minit yang kedua, iaitu yang tengah-tengah tu, yang warna biru tu kan, ada tanda tu. Kita tak cari dari 0 ke 120. Kita cari nilai dari 60 ke 120. Okey, kalau tiada perkataan pertama, jadi kita cari nilai antara dua masa. Kalau ada perkataan pertama, kita cari nilai daripada kosong. Jadi di sini kita dah dapat nilai untuk 120 saat, iaitu minit kedua, tolak dengan nilai minit pertama iaitu 20 cm padu. Bahagi masa 120 tolak 60, jadi kita dapat 30 tolak 20 ialah 10, 120 tolak 60, 60. Jadi kita dapat 10 bagi 60, awak akan dapat 0.17 cm padu per saat. S naik ke atas jadi tolak 1. Okay, kita cuba pula contoh seterusnya. Apakah kadar tindak balas purata dalam minit ketiga? Okey, tengok graf, masa dalam saat, 1 minit bersama 60 saat, tuliskan formula. Okey, sekarang kita cari kita cari masa 3 minit di graf iaitu 180 saat. Jadi kita nak cari nilai untuk minit yang ketiga saja. Okey, bermakna kita cari antara 120 dan 180 kerana minit ketiga adalah beza dari minit ketiga 180 saat ke minit kedua 120 saat atau 3 minit tolak 2 minit. Jadi kita buat garis naik ke atas, sentuh graf dan pergi ke isi padu untuk 180 minit. Cari pula nilai untuk 2 minit iaitu 120 saat. Buat garis naik sentuh graf dan pergi ke isi padu. Okey, sekarang kita dah dapat nilai perubahan kuantiti bahan hasil tindak balas. Itu 35 tolak 30 bahagi dengan masa 180 tolak 120. 5 bahagi 60, kita akan dapat 0.08 cm padu per saat. S naik ke atas jadi negatif 1. Soalan berikutnya, apakah kadar tindak balas purata dalam keseluruhan tindak balas? Okey, seperti biasa, tulis dulu formula. Jadi, di sini, kalau nak dapatkan keseluruhan,
kita kena tahu jumlah untuk tindak balas lengkap atau ia berhenti di mana. Tengok pada graf, di mana ia berhenti. Maksudnya, titik sebelum keadaan menjadi malar atau sama saja. Jadi, ia berhenti pada 180. Maka tindak balas berlaku lengkap di antara 0 hingga 180. Selepas 180, tiada lagi tindak balas. Keadaan menjadi malar. Jadi, kita kira macam mana nak buat? Kita kira dari 180 pergi ke graf ke isi padu. Dan kita dapat perubahan kuantiti bahan hasil tindak balas ialah 35 cm padu masa 180. Jadi, kita akan dapat jawapannya 0.19 cm padu per saat. S naik atas jadi -1. Seterusnya kita tengok kadar tindak balas pada tempoh masa tertentu atau kadar tindak balas seketika. Di sini kita kena lukis tangent, iaitu satu garis pada graf yang melengkung. Cara nak lukis boleh rujuk buku teks muka surat 121. Okey, kita tengok contoh. Soalannya, apakah kadar tindak balas purata dalam 20 saat? Okey, di sini sebelum ni soalan minta dalam minit. Ni dalam saat. Jadi, di sinilah dikatakan tertentu. Jadi, kadar tindak balas pada masa 20 saat sama dengan kecerunan tangent lengkungan pada masa 20 saat. Jadi, kita kena lukis tangent di graf. Okey. Di sini dah ada siap-siap ya tangent dalam graf, iaitu yang segitiga biru tu. Okey, kita tulis dulu formula. Kadar tindak balas sama dengan perubahan kuantiti bahan hasil tindak balas bahagi masa. Okey, kita nak tahu berapakah purata dalam 20 saat. Okey, kita pergi kepada 20 saat di graf, kita buat garis sentuh graf dan tandakan. Okey, di situ kita dah ada tangent iaitu garis P dan R. Jadi, apabila dah ada garis tangent, kita dapatkan nilai untuk P dan juga nilai untuk R. Okey, buatkan garis dah masa ke P. Okey, berapakah nilai P? Okey, P 29. Isi padu P? Okey, isi padu P 49. Okey, next, cari nilai masa untuk R. Jadi, berapakah nilai R? Masa R 9 dan isi padu R ialah 21. Jadi, kita dah dapat perubahan kuantiti bahan hasil tindak balas iaitu 49 tolak 21 dan masanya ialah 29 tolak 9. Jadi, kita akan dapat 28 cm padu bahagi dengan 20 saat. Jadi, jawapan yang awak dapat ialah 1.40 cm padu per saat. S di atas, jadi -1. Tengok contoh yang seterusnya. Okey, apakah kadar tindak balas purata dalam masa 60 saat? Okey, jadi di sini kadar tindak balas pada masa 60 saat sama dengan kecerunan tangent lengkungan pada masa 60 saat. Okey, tulis dulu formula kadar tindak balas sama dengan perubahan kuantiti bahan hasil tindak balas bahagi masa. Okey, kita nak tengok 60 saat. Jadi kita pergi ke graf. Kita dapatkan nilai 60, kita buat satu garis sentuh lengkung dan tandakan untuk kita buat tangent. Okey, tangent di sini ialah garis PR. Okey, kita dapatkan nilai untuk P. Okey, berapakah masa untuk P? Okey, P ialah 100 saat. Dan isi padu P? Isi padu P 43 saat. Next, kita kena tahu nilai untuk R. Apakah masa R? R 20 dan isi padu R 23. Jadi, kita akan dapat perubahan kuantiti bahan hasil tindak balas ialah
43 tolak 23, masa 100 tolak 20. Jadi kita dapat 43 tolak 23, 20 dan masa 80. Jadi kita tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan 0.25 cm padu per saat. S di atas jadi negatif 1. Okey, boleh kan? Cikgu rasa setakat ini saja pembelajaran kita pada hari ini. Okey, jumpa lagi.